kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja kita sebenarnya. Penaja kerusi yang selesa, yang selesa patutlah. TT Racing, orang kata gaming chair yang famous. Kita nak ubah, nak turun naik, nak pusing. Betul. Betul tu. Boleh. Kalau macam penat, kalau kita nak undur ke belakang, Nak baring pun boleh. Oi, selesa. Dia punya fabric lembut. Dia memang tak rasa panas pun. Duduk lama pun dia tak rasa macam lenguh ke apa semua. Dan kerusi ini dibawakan oleh TT Racing. TT Racing. Memang brand yang Terima kasih TT Racing. Dan juga terima kasih kepada pihak penaja kita daripada produk wangian, pewangi kereta manis. Nama dia manis. dia manis. Yang ni dia ada banyak. Betul, nampak semua muka macam manis macam kan. Dia ada banyak wangian seperti peach, honeydew, vanilla, citrus, mango, apa semua. Actually banyak. So memang orang kata bau ni sangat wangi. Dan kalau kita letak dalam kereta, memang orang kata harum dia memang sebab memang tahan lama. Boleh tahan hingga 2 ke 3 bulan apa semua. So boleh dapatkan di pasaran. Berapa ringgit satu ni dia jual? So untuk info lanjut boleh tengok di MANEES_HQ untuk dapatkan produk wangian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di Lepak Eleskopak Podcast. So hari ini kita berjumpa semula untuk sesi sembang santai yang berkenaan dengan topik career di dalam animasi 3D. So hari ini saya tidak bersorangan kerana kita ada panel-panel yang berpengalaman di dalam industri 3D. Tapi sebelum itu semua boleh subscribe YouTube di Let's Kopak Production and SC Film dan juga boleh follow Instagram dan Facebook di Let's Kopak dan juga Let's Kopak Film. Alright. First kita akan berkenalan dengan panel yang datang hari ni lah. Okay. Alright, so kita akan bermula dengan sebelah kiri saya. Alright, di sebelah kiri saya adalah Encik Khairul Emran yang merupakan seorang creative director di Let's Kopak Production yang telah berpengalaman kira-kira 11 tahun di dalam industri animasi. Selamat datang. Selamat datang. Boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan latar belakang? Boleh. Terima kasih Cik Johan. Assalamualaikum semua. Nama penuh saya Khairul Imran bin Ibrahim. Nama gelaran atau nama panggilan biasanya orang panggil Kim lah. Kim Nama Kim ni sebenarnya nama daripada nama saya, nama ayah saya, nama atuk saya sebenarnya. Khairul Imran Ibrahim bin Meon. Jadi saya komparkan jadi Kim lah. Jadi saya di Let's Kopak Production ni memang boleh kata dari awal saya punya career memang saya dah dengan Let's Kopak. Maknanya habis daripada belajar diploma tu saya intern di Let's Kopak dan sehinggalah hari ini saya masih berada di Let's Kopak juga. Total tu boleh kata dah 11-12 tahun juga lah. Lama. Bila lebih pada 10 tahun ni kita kategorikan sebagai orang lama sebenarnya. Alhamdulillah. Berpengalaman. Betul lah. So saya bermula career saya di Let's Kopak di department animasi. Saya berasal dari animator. Kemudian saya Alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk direct Upin Ipin series. Sekarang tengah mengarah untuk siri terbaru lah. Tapi sebelum Upin Ipin series saya pernah juga cuba mencuburi bidang directing, diberi kepercayaan juga untuk direct Dadu Dido. Bagi saya Dadu Dido ni walaupun ceritanya disiarkan di YouTube. Tapi cara pembuatan Dadu Dido tu yang mengcraft saya untuk lebih berani direct lah. Sebab di Dadu Dido ni kita daripada peringkat awal. Daripada peringkat skrip tu, apa jalan cerita pada Dadu Dido tu kita yang tetapkan. Dan kita consult dengan kita punya creative content director kita yang lain, and then baru dah move kepada storyboard, satu-satu department. Jadi kat situlah pengalaman saya belajar macam mana jadi director lah. Di Dadu Dido saya alhamdulillah dapat direct 3 season jugalah. 3 season jugalah. Boleh kongsikan tahun berapa tu? Tahun bila tu? Tahun Allahuakbar. Tahun saya tak ingat. Tapi saya ingat season tu, season 2, season 3 dan season 5. Finale tu banyak jugalah. So betul-betul berpengalaman lah orang kata. So anda adalah orang yang tepat di kerusi ni. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada saudara Kim. Seterusnya kita akan bersama dengan panel kedua kita, Encik Fakwa yang merupakan seorang lead modeler di Let's Kopak Production. Alright, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam perkenalan. Nama saya Muhammad Fakwa Azman. Biasanya orang panggil saya Fakwa lah. Tapi kalau nak short name lagi boleh panggil Fa lah. Fakwa Azman. Tapi hari ni kita akan panggil apa? Fakwa pun boleh, Fa pun boleh kan.
Alright, saya bermula bertapak di Lekopak ni pada ketika itu Lekopak ada buat workshop selama sebulan. So dia macam kursus intensif yang disponsorkan oleh MDEC ketika itu. Jadi dengan berbekalkan timing sebulan itu, saya dapat membuktikan lah yang apa tu saya ni sebenarnya adalah sikit bakat kan. Dan seterusnya dapat diresapkan ke dalam Lekopak dalam production. So pada ketika itu saya bermula dengan season 4. Season 4 and then 5, 6, 7 kemudian barulah dipertanggungjawabkan sebagai lead modeler. Sehingga apa tu season seterusnya kemudian saya terlibat dengan Dadu Dido. Sebab kita ada bekerjasama sekali kan. Okey. Kemudian saya terlibat juga dengan Puteri Siri yang ada 6 episod tu kan. Yang ramai kata lawa cantik tu kan. Okey. Kemudian Upin Ipin Chris yang mentunggal pun saya terlibat sebagai 3D modeler dan juga tata hias artis. Kemudian sekarang ni saya terlibat dengan movie yang nak keluar nanti, Dongeng Sang Kancil. Di mana ianya adalah projek terbaru keluar dari Lekopak kan. Yes, di mana ianya adalah adaptasi daripada siri pada zaman dahulu. Okey. Jadi menarik. Itulah saya punya keterlibatan saya lah dalam Lekopak ni. Okey. Terima kasih Cik Fakwa, selamat datang. Alright, so brother Man kita, my man. Okey, silakan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azman bin Abdul Malik kan. Kawan di sini panggil Man, Baman. Saya start join Lekopak ni tahun 2011. Masa tu season 5 lah. Kira junior setahun daripada Abang Fah kita. Dan masuk satu batch atau awal sikit daripada Kim. Lekopak ni kalau ikutkan kerja kedua saya lah. Sebab sebelum ni saya buat design fabrication lori. Cuma bila dah lama-lama tu kira kerja pertama tu saya start kerja, saya lebih minat kepada proses pembuatan tu. Proses pembuatan 3D itu sendiri. 3D modeling semua kan. Okey, memandangkan Brother Man ada cerita berkenaan yang tu. Okey, selepas ni kita akan ada soalan yang sesuai dengan Brother Man kita. Alright. So terima kasih kepada semua panel yang datang hari ni. So saya faham korang semua memang busy. Tetapi boleh meluangkan masa untuk sesi podcast kita hari ini. Terima kasih diucapkan. Boleh. Dan saya sebagai moderator hari ini, Muhammad Azwan Hakim. So hari ini kita akan mula membincangkan dan orang kata kita sembang santai berkenaan dengan topik career di dalam animasi 3D. Alright. So kita boleh terus ke topik kita? Boleh. Boleh, silakan. Okay, memandangkan kita nak cerita berkenaan dengan career di dalam animasi 3D. Okay, kita kembali semula ke 10 tahun lepas. 15 tahun lepas. Okay, stigma masyarakat dulu, orang kata macam career animasi ni yang masih terlalu asing. Orang kata betul. Kalau macam orang dulu bila nak kerja, nak fikir career apa semua, orang lebih memilih nak jadi doktor, jadi polis, jadi cikgu, tentera ke apa semua dan lain-lain lagi. Tapi bila orang kata nak kerja di bidang animasi ni macam dia macam agak asing. Macam orang tak tahu lagi. Memandangkan korang antara yang terawal join di dalam bidang animasi ni. So nak tahu apa yang menyebabkan korang terfikir untuk join dalam bidang ini. Apa yang menjadi sumber inspirasi untuk korang? So kita boleh tanya dengan Kim dulu. Boleh. Okey, kalau bercerita tentang stigma masyarakat ketika 10 tahun lepas 10-15 tahun lepas tentang animasi ni, kita di Malaysia ni maybe kurang sikit informasi tentang industri animasi lah. Betul. Kita ada yang industri tempatan kita buat animasi tapi ke arah yang membanggakan tu bagi masyarakat. Mungkin dia rasa banyak lagi career yang boleh dipersu dan dikejar seperti cikgu kan, pilot lah, apalah. Tapi alhamdulillah kalau bagi diri saya dan keluarga saya, kami ibu bapa saya dia tak pernah menetapkan ke mana arah anak tu nak pergi tahu. Jadi saya memang dari kecil ibu bapa memberi kebebasan Alhamdulillahnya ibu bapa memang memberi kebebasan. Saya memang dari kecil memang sebenarnya tak ada ke mana saya nak pergi. Saya cuma minat melukis je masa tu. Saya punya minat melukis ni seawal umur 4 tahun sebenarnya. Saya tiru buku masa tu dekat kampung, ingat lagi dekat Batu Kikir, Negeri Sembilan, kampung arwah atuk nenek saya.
Ada dia orang bawa buku cerita, saya tiru. Itu first time saya lukis. Saya tiru daripada buku A, saya tiru kat kertas B. Lepas tu saudara mara datang, samalah. Nampak galakan daripada ibu bapa atau orang yang lebih tua kepada kanak-kanak seawal itu, dengan pujian je dia dah menanamkan satu minat. Bagi saya itu penting tau. Yelah, betul. Daripada situ je saya dah mengejarkan rasa ingin dipuji dengan bakat. Dari situ terbina dia bakat. Yelah. Jadi saya hari-hari melukis. Saya melukis sampailah saya sekolah rendah, sampailah saya sekolah menengah, saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Hang Kasturi, Masjid Tanah Melaka. Masa tu mak bising jugalah, kenapa tak sekolah dekat Rafa Baba ni, sekolah macam sedikit elit lah kan. Sekolah elit. Hang Kasturi ni sekolah biasa. Sebab kawan-kawan saya ke sana, saya lebih kepada pelajar yang suka, dah ada kawan, nak ikut kawan. Lebih kurang macam tu. Mak abang mesti bising je lah. Dan dah sekolah di sekolah menengah tu, dapatlah peluang masuk kelas sains. Tapi masa tu kita dah dengar Aswara, kita dah dengar kolej-kolej yang menawarkan ya, betul. Bukan animasi lagi tau, masih menawarkan kursus-kursus yang ke arah art, seni, ke arah seni, lukisan dan sebagainya. Jadi macam batch saya dulu, kanak-kanak 1991 ni, kita memang ramai yang berbakat seni. Boleh kata macam tu, ramai yang berbakat seni. Suka berlakon, suka menari, suka menyanyi. Masa tu suka menari zaman shuffle dulu, hip hop lah. Memang zaman-zaman semua cuba 90s lah, 90s kids lah. Ini yang dikatakan macam bakat daripada kecil lagi. Bakat kecil bermula daripada hobi menjadi career. Ya, betul. Jadi memang kalau saya kat sekolah dulu, memang budak-budak sekolah suka suruh saya lukis lah, buat komik lah, buat siri lah, macam-macam kan. Okay, sampailah saya dapat kelas sains. Tapi sebab memandangkan kita satu grup ni nak kejar seni ni, ada yang nak pergi Aswara apa semua ni, kita cakap okay, kita ambil basic mata pelajaran basic, dan kita ambil seni visual. Sampai dah set macam tu dah. Jadi kita orang semua pindah daripada sains pergi ke MPV motor. Jadi kami ni semua kawan-kawan lelaki ni semua daripada kelas account sains pergi ke MPV motor, sebab tak nak ambil benda yang kita tahu kita berat nak bawa lah, yang kimia, bio apa semua tu kan. Jadi dari situ kita orang persu ke arah itu, dan masing-masing pergi ke arah masing. Ada yang pergi Aswara, ada yang pergi sana, ada yang pergi sini. Dan saya masih tak nampak saya nak ke mana. Saya pergi ke Kuala Lumpur, saya nak mencari pengalaman je. Saya dapat bekerja di F&B punya company lah. F&B ni company, daripada waiters jadi bartender apa semua. Tapi lari jauh bidang sebenarnya. Saya nak kerja seni, saya pergi ke F&B. Dan saya minat, saya boleh jadi F&B. Maksudnya saya dalam 3 bulan jadi waiter, saya dah jadi bartender dah. Maknanya cepat. Sampailah ada satu manager daripada Singapura tu, dia tawarkan, jom jadi bartender dekat cawangan Singapura. Gaji sama tapi dibayar dalam Singapore dollar. Memang umur 17 dapat amount gaji yang macam tu, memang kita kehendak. Tapi alhamdulillah keluarga juga yang menyelamatkan career path saya. Abang saya yang sulung, abang long saya bawa surat daripada Mara masa tu menyatakan Mara ada buka satu kolej KKTM mengajar seni dan filem lah, seni dan animasi. So saya tengok ada jurusan yang saya minat, filem dan animasi. Jadi saya tak berfikir panjang, saya terus isi dan minta abang hantarkan kan. Dapat pula alhamdulillah. Dapat Mara, dapat Kolej Mara, dan saya second batch di KKTM Rembau masa tu. So dari situlah saya belajar filem, saya belajar animasi, walaupun diploma basic, tapi basic yang cukup kuat lah masa tu bagi saya. Sebab saya dapat belajar daripada fundamental and history of art apa semua, sampailah lukis satu hari 50 keping, 100 keping macam tu sketcher. Dan bila internship masa tu, saya ni bila Les Kopak dah keluar episod puasa, saya minat episod puasa tu, musim pertama, musim kedua dulu lah. Lepas tu keluar pula game pengembaraan. Di situ tanam minat saya, ni tempat yang saya nak kena pergi ini tempat yang saya nak pergi, ini tempat yang saya nak jadikan career saya. Kat situ saya dah tanam minat lah. Jadi bila masuk internship dekat Les Kopak Production ni, saya buat betul-betul lah. Tak silap saya bawah sebulan saya dah masuk production dah. Alhamdulillah bawah sebulan saya dah masuk production, dan saya terus menyusuri saya punya career di Les Kopak Production sehingga sekarang telah menjadi creative director di Les Kopak Production. Bagi saya Les Kopak ni adalah guru dan keluarga saya dah. Saya dah jadikan macam tu lah. Jadi
saya tak nampak dah tempat lain saya nak, kalau saya nak berjuang, saya nak berjuang di sini lah. Saya berminat nak tekan ni. Cerita yang sungguh memberi inspirasi. Orang kata daripada hobi menjadi career. Maknanya daripada kecil dia dah orang kata menanamkan minat untuk join ke dalam orang kata bidang art. Sehingga sekarang telah join dalam bidang animasi. Sehingga sekarang telah menjadi seorang creative director di Let's Go Production. Tahniah Cik Kim. Terima kasih. Cerita saudara Kim tu memang cukup menginspirasikan lah. Dia jauh berbeza dengan cerita saya sebenarnya. Boleh kongsikan. Cerita saya sebenarnya pada sejak kecil sebenarnya saya tak minat seni ni. Tapi bila sekarang ni, bila difikirkan, actually banyak apa yang saya buat sejak kecil tu itulah seni. Contohnya saya minat buat reka cipta. Contohnya kalau macam Lego tu kan, saya buat jadi istana lah, jadi bangunan lah, jadi kereta tanpa melihat kepada manual. Saya memang dari kecil saya punya bakat seni ni agak macam boleh kata macam terendam lah. Ibaratnya kalau macam ada diamond tu, dia dah macam bersalut dengan apa tanah yang keras apa semua kan. Kalau nak buka diamond tu kena pecahkan dulu baru nampak diamond tu. Itulah saya dulu kan. Saya tak nampak diri saya di situ. Jadi kalau macam masa sekolah pun pendidikan seni kan, masa pendidikan seni tu kadang-kadang saya dapat A, kadang-kadang dapat B, kadang-kadang dapat C, tak konsisten. Jadi tapi saya banyaklah dapat saya punya apa kata macam bakat seni pada arwah mak saya. Dia lah banyak mengajar saya melukis, mereka sesuatu sebab dia sangat suka mengubah. Kalau macam orang kahwin tu selalu nampak dia lah yang mengubahkan bunga-bunga apa semua jadi burung lah, jadi apa-apa lah kan. Dah ada berdarah seni lah. Itulah tu saya kata tu, saya tak sedar sebenarnya darah seni tu ada dari kecil. Cuma saya tak minat benda tu daripada kecil. Saya punya tak minat sampai ke adik saya. Dia minat macam lukis, kartun lah, apa semua kan, tengok komik lah. Jadi saya macam kau ni dek, kenapa asyik tengok kartun je kan? Time tu kita macam apa ni kan, biasalah kan. Apa stigma masyarakat kan. Lepas tu saya pun memang dari kecil memang bercita-cita nak jadi jurutera. Sebab saya suka tengok apa tu bintang-bintang kan. Teringin nak ke arah situ. In fact masa saya di universiti dulu saya mengambil jurusan kejuruteraan reka bentuk aero angkasa. Nampak lain kan, jauh lah. Bidang apa semua Cuma masa ketika itu kita belajar juga pasal reka bentuk kan. Dia soal reka bentuk ni kita belajar juga reka bentuk melalui komputer. So benda tu dah dapat pendedahan daripada universiti sendiri kan. Kemudian selepas saya dah graduate tu, saya pun bekerja dengan satu company, dia satu Mat Saleh ni, tapi lebih kepada education lah, aerospace education. Dekat situ saya dipertanggungjawabkan untuk develop pengerti macam 3D punya pembelajaran melalui 3D. Kat situ saya nampak potensi 3D ni. Sebab apa? Saya bagi contoh katakanlah kita nak cakap pasal roket. Tapi komponen roket-roket tu kadang-kadang orang susah nak nampak. Hanya melalui kalau diorang sendiri yang model roket tu baru diorang boleh nampak. Kat situ saya dah boleh nampak potensi roket. Potensi roket pula. Potensi 3D. Ini masih 3D. Yes. Sama juga dengan kalau engine kan, komponen engine dalam tu yang ada turbine lah, apa kompresor lah apa semua. Dia agak susah kita nak menggambarkan benda tu dengan hanya melihat gambar rajah. Jadi saya ajar diorang macam mana nak buat komponen tu dalam 3D. Dengan cara tak langsung diorang boleh nampak straight away, diorang boleh nampak function untuk setiap komponen dalam engine tu. Kemudian bila dah ada benda tu, saya macam tertanam tau, macam terminat pula dalam bidang 3D ni. Bila terminat tu orang kata dah termasuk perangkap lah kan. Termasuk perangkap tu saya tercari-cari lah. Bila tercari-cari tu, time tu saya ingat lagi season 3 Upipin kan, masa Ramadan kan, saya nampak bila masa Malaysia ada 3D ni kan, macam cantik lah kan, tiba-tiba out of nothing tiba-tiba cantik pula kan. Terus terasa macam aku nak kerja kat sini lah. Sebab sebelum ni kita buat benda yang macam basic apa, suddenly kita nampak something yang as a whole production nampak cantik, karakter dia nampak, environment dia, the story wise is very good. And then masa tu saya macam tertanya-tanya lah macam mana saya nak memulakan career ni. Kebetulan bila saya bertanya-tanya, ada seorang kawan saya yang kebetulan bekerja di Let's Go Park juga.
Dia kata okay kat sini ada buat macam kursus intensif kan. Okay, cubalah dulu kan. Okay, saya pun cubalah pergi masuk situ. Bila saya cuba, betul lah saya kata tadi, saya dapat menggunakan peluang sebaiknya untuk membuktikan saya adalah juga bakat. Walaupun pada mulanya tu tak ada bakat, tak nampak bakat tu kan. Rupa-rupanya saya ada bakat. Jadi bila kat situ saya mengakui lah yang memang UPIPIN ni sendiri menjadi sumber inspirasi saya untuk jump. Nampak daripada sana tu, daripada bidang sains tu masuk ke bidang art ni, animasi ni kan. Di mana saya nampak pada ketika itu memang betul stigma masyarakat time tu, orang kata macam kenapa tak jadi engineer kan, kenapa kau dah ada engineer, kenapa tak teruskan engineer. Apa tu, lepas tu yang kawan yang lain tu ada yang jadi doktor apa semua kan. Okay, it's okay lah kan. But then bila kita cakap pasal art ni ataupun animation ni, pada ketika itu dia masih lagi sangat baru. Betul. Jadi kalau kita kata kita masuk bidang 3D modeler, diorang tak tahu apa itu 3D modeler. Yang diorang tahu kau buat kartun. Betul. Bila cakap buat kartun tu, apa yang diorang kata? Diorang kata ni mesti biasa-biasa lah kan. Biasa-biasa. Tapi no, kita pasal kita tahu minat kita tu suatu hari nanti akan membuahkan hasil. Betul. Jadi kalau kita fokus dengan apa yang kita minat tu, insya-Allah kita develop skill kita secara tak langsung, dia akan develop career kita. Bila kita dah develop career kita tu, secara tak langsung company ni naik bersama-sama kita kan, career apa, dan juga kita punya industri ni akan naik, akan berkembang kan. Betul. Jadi saya rasa di sinilah tempat saya bertapak, di mana di sinilah sumber inspirasi saya. Kat mana pun saya pergi, saya akan cerita pasal benda ni. Itu yang orang kata, tak kenal maka tak cinta. Betul tu. Alright. Okay, saya tepuk je kan. Ada juga tukar Terima kasih. Okay, so kita nak dengar daripada Brother Man kita, apa yang menjadi sumber inspirasi untuk Man join dalam career animasi? Kalau saya ingat saya masa saya kecil-kecil dulu, tak ingat mungkin darjah 2 atau darjah 3, saya pernah bagi tahu dengan mak saya nak kerja kat Disneyland lah. Tapi kita tak tahu kat mana nak start, tak tahu apa-apa pun, just sebut kan. Until bila saya dah habis belajar semua, and then dah start kerja, start main 3D, seronok. Belajar time tu pun online lah, sebab Online, secara tak formal. And then ada kawan yang dah kerja kat Les Kopak, so kat situ start kenal Les Kopak punya episod puasa, season yang ada dekat itulah, dekat TV kan. Kita ambil tahu sikit-sikit, and then makin lama makin tertarik sebab 3D, sebab modeling dia. So saya pun macam dah fikir habis-habis lah, dah rasa nak stop kat sini dan nak fokus dekat 3D. So saya tanya dia apa requirement, macam mana interview. So dia cakap lah kena ada portfolio, qualification pun degree industrial design. Minat design, tapi rupanya lagi minat proses tu daripada the whole product kan. Along the way tu, kat situ dia punya challenge step by step dia. Saya macam cenderung kat situ lah. Bila saya apply and then dapat, alhamdulillah. Saya habis kerja dekat company lama tu, and then hari Jumaat, hari Senin terus lapor diri dekat Les Kopak Production. Saya hari Senin atau Selasa lah, sebab satu hari bulan 3 saya ingat. And dekat situ start saya punya journey kat sini lah. And lagi mendalami lah software yang kita pakai, yang dia benda tu ibaratnya kita buat benda yang sama hari-hari, tapi masalah dia lain-lain. So everyday kita actually belajar benda baru lah. So sedar tak sedar dah 10 tahun dapat buat IP Puteri sikit, Dadu Dido, buat dengan K masa mula start tu. Rasanya kalau untuk orang nak, dia bergantung kepada produk tempatan sendiri. Kalau ada UPIPIN, so orang tahu benda tu ada kat sini, and benda tu ada potensi untuk cari makan dekat sini. So orang tahulah kat sini boleh apply kerja. Sekarang dah banyak lah. Macam dulu saya ingat saya minat nak buat animasi kartun. Tak cakap animasi pun, ingat minat nak bekerja macam dekat Disney, tapi tak tahu punca dia start dekat mana. So bila ada UPIPIN ni, so okay, sini ada studio, sini ada production house. Sebab saya pun background, mak ayah saya pun memang RTM, so life as dalam production ni agak biasa lah. Dia kata dah darah daging lah, orang kata 50% lah. 50%. Dia masa industrial design tu kan, tak sayang ke macam berhenti dari industrial design tu pergi jump ke career lain?
sayang, tapi ilham tu lebih kepada proses lah. Macam saya cakap tadi, saya punya minat. Sebab industrial design ni skop dia besar daripada kita cari masalah, solution, pembentangan idea, sampai ke actual product lah. Contohnya sampai ke cawan yang last sekali. Along the way tu banyak cerita dia. So one of the cerita tu dekat 3D punya part tu, saya punya interest lebih dekat situ. Kat situ lah. Sebelum nak sampai ke satu cawan ni. Man, kita kena rapatkan dengan mikrofon. Dah makin menjauh. Dah panas. Tapi menarik perkongsian daripada Man. Saya nak tekan juga. Pada diri sendiri. So kita boleh dapat kita ada 3 orang panel yang mempunyai 3 background yang berbeza. Daripada latar belakang, dan last sekali berjumpa di Last Part Production. Ya, benar. Okay. Alright, so kita nak tanya soalan lain, boleh kan? Silakan. Boleh. Okay. So kalau macam yang dalam produksi animasi, kita ada banyak proses dia. Kita kalau macam nak siapkan sesebuah cerita tu, kita akan bermula dengan skrip, storyboard, audio. Kita ada flow dia yang lain macam animation, model, simulation, render, compositing, apa semua. Alright. So Kim juga seorang animator dan juga seorang creative director. So memang Kim dah biasa dengan penceritaan lah. Alright. So kita nak tanya sikit lah. Boleh, sila. Penceritaan lah. Boleh. Alright. Macam mana Kim bekerjasama dengan department script, department audio dan juga animation untuk menghidupkan sesebuah cerita? Kerana orang tahu kita nak create cerita ni memang susah. Betul. So orang kata kalau cerita tu story is the king. Story is the king, betul. So macam mana Kim boleh linkkan semua antara department script, department audio dan juga animation untuk kita jadikan cerita tu hidup dan menarik untuk ditonton? Okay, silakan. Okay, sebagai seorang director, mengetahui setiap department tu dari segi pengetahuan ataupun basic knowledge tu wajib lah as a director. Jadi bila kita tahu dengan siapa kita bekerja, department apa kita bekerja dan kegunaan department tu untuk apa dalam penceritaan tu, dia akan memudahkan kita untuk direct lah. Okay, as a director, bila kita dapat untuk direct sesuatu cerita, dia berasas daripada skripnya, penceritaannya daripada skrip. Jadi bila apa-apa pun kita nak, vision kita nak bawa apa pun, jangan lari daripada direction yang skrip bawa. Maksudnya kalau cerita tu pasal kereta accident, mestilah ada kereta accidentnya kan. Kalau kereta accident, patut kita buat dia macam berimajinasi berlanggar dengan kuda, lain maksudnya begitulah. Contohnya bila saya dapat skrip kan, saya akan baca, faham dulu kehendak skrip tu, tema besar dia apa, cerita dia tentang apa. Kalau Upin Ipin sedih sebab apa, kita kena cari cerita tu, faham betul-betul cerita tu. Bila kita betul-betul faham, kemudian kita nak gambarkan dalam gambaran kita tentang penceritaan itu dah mudah dah. Yang biasanya kita terkucil, biasanya kita tak faham skrip tu. Kita tak tahu nak baca, kita tak tahu nak olah skrip tu. Yang tu biasanya kita tertidur. Itu yang orang kata yang paling penting, kita kena faham cerita. Betul. Tak faham cerita, kalau kita terus buat, itu yang orang kata ke laut tu kan. Betul. Cuma as a director, bila kita baca skrip ni dia ada satu flow dia. Biasalah dalam penceritaan dia ada satu flow dia. Tapi it's up to director juga. Kalau kita rasa kita nak letak problem tu awal ke, introduction tu nombor 2 ke, itu corak directing lah. Biasanya Upin pemahaman umum daripada kanak-kanak yang daripada seawal umur pemahaman 2 tahun ke, macam kita dah hayah-hayah ni pun yang umur 70 pun masih boleh layan Upin kerana cara penyampaian dia. Jadi penyampaian dia kena menyeluruh kan. Yang tu lebih penting lah. Tujuan kita buat Upin tu kita nak bagi umum. Itu salah satu cara penyampaian umum. Tapi kalau kita complicated kan dia punya plot, complicated kan cara pemahaman cerita tu, dia akan terskop kepada certain group saja. Itu kita kena faham lah. Jadi that's why cerita ni ada banyak genre. Genre ni bergantung kepada minat penonton tu sendiri. Drama ke, dia minat horror ke, dia minat thrill ke, dia minat gore ke, dia minat komedi ke apa, itu macam tu lah. Okay. Tapi dalam segi production, bila kita dah faham cerita, senang kita
Bila kita bersama dengan storyboard, diorang ni yang akan melukis, dia akan gambarkan apa yang kita bayangkan dalam penceritaan tu. So dalam proses dengan storyboard ni, dia akan gambarkan balik apa yang kita ceritakan pada mereka. So dia akan suggest lah angle ni kalau kita rasa cara dia bawa dari segi flow cerita, dari segi angle tidak sesuai dengan apa yang kita cuba bawa, dari segi timingnya, dari segi feel-nya, kita akan discuss lah. Itu fungsi storyboard. Lepas tu dalam storyboard tu penting juga. Dalam storyboard tu akan keluarkan apa yang terkandung dalam cerita tu. Asset dia kan, asset dia, apa yang dia kena. Asset ni maksudnya apa yang dalam cerita tu perlu pakai. Kalau kena pakai motor cafe racer, kena ada design cafe racer lah. Cafe racer tu kenapa ada design cafe racer? Dalam cerita ni contohlah Tok Dalang minat tengok cerita ni dia nak beli motor ni. Kenapa dia nak beli motor ni? Motor ni zaman bila? Tok Dalang tengok tu cerita apa? Yang tu kita kena kaji yang tu. Kita kena kaji dia punya kaji sejarah dulu. Dalam cerita tu dia tengok cerita apa. Dan barulah terhasil lah konsep. Okey, konsep artis dalam storyboard tu akan pecah banyak tau. Konsep, modeler, animator. Okey, dalam lepas storyboard dia akan pecah macam tu. Okey, pergi konsep sebab cerita yang saya cerita tadi pasal motor tadi tu. Okey, konsep artis, kami perlukan motor tahun ini cafe racer, easy ride sekian. Okey, dia akan design lah. Okey, lepaskan bagi kebebasan pada konsep artis untuk buat dulu. Okey. Lepas tu kita standby dekat modeler, kata kat modeler, okey, akan ada nanti sebiji motor untuk kita buat dalam episod ni, timeline dia sekian lebih kurang, akan dipakai dalam cerita ni untuk animator. So animator pula kita akan sambung cerita tadi dari storyboard, kita brief dekat animator. Brief dekat animator lain pula. Brief dekat animator ni lebih kepada apa cerita tu nak sampaikan dalam bentuk emosi, gaya lakonan, lain pula. Angle apa semua kita boleh refer kat storyboard tadi, tapi gaya lakonan, gaya penyampaian karakter. Animator ni dia boleh kata pelakon bagi cerita animasi lah. Dia yang lakonkan semula karakter-karakter. Dia lakon dulu. Dia yang lakon dulu. Dia yang bawa karakter tu punya lakonan. Sebab dalam 3D animasi, karakter 3D tu tak akan ada pergerakan selagi tak digerakkan oleh animator. Dia kalau tak berlakon tak boleh? Kalau dia kena berlakon ke? Okey, dia kena berlakon macam ni. Basic animasi ni sebenarnya asas dia memang kena lakon, kerana yang natural tu datang daripada manusia sendiri. Betul. Yang kita nak hidupkan tu adalah karakter yang tidak diberikan hidup dia. Maksudnya dia tak boleh bergerak sendiri. Kalau kata AI sekarang boleh create ke, saya boleh show dia tak senatural apa yang kita nak cuba bawa. Animasi ni, bila gaya animasi yang kita animate menggunakan boleh kata sekarang ni kita panggil macam style animasi original lah. Gerakan keyframe animation. Keyframe ni lebih natural dari segi penyampaian sebenarnya. Kalau motion capture, bila kita dah mimik dia dalam bentuk pergerakan manusia tu sendiri, dia dah tak ada exaggeration as animation tau. Bagi pendapat saya personally lah, kalau kita tengok Avatar kan, Avatar dia pakai motion capture, dia capture semua daripada muka, badan semua dia capture. Dia nampak macam orang lah. Dia tak nampak, dia mungkin konsep dia nak bawa dia Avatar tu hidup dalam dunia dia dan kita kena percaya itu ada dunia dia. Mungkin dia punya konsep macam tu. Tapi dalam dunia animasi kita nak bawa keceriaan, kepergerakan kanak-kanak yang lebih menonjol. Kita energetik nak energetik lagi. Kita nak tarik minat anak-anak yang belum faham pasal hidup lagi. Mungkin 6 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah. Jadi kita nak produk tu dilihat kita umumkan daripada kecil sehingga besar. Jadi bila keyframe animation, as animator kita pakai keyframe animation, diorang perlu acting. Dan acting yang kita buat, macam contoh kita Upin nak pergi mana? Mungkin yang kita buat contoh, hai Upin nak pergi mana? Mungkin contoh. Tapi dalam animasi, hai Upin nak pergi mana? Dia lagi kena acting ada elemen exaggeration. Elemen exaggeration. Jadi bila kita acting, dalam animasi kita refer dekat animation kita nak tengok detail kita. Kita nak tengok mata kita gerak macam mana, kita nak tengok mulut kita buka macam mana. Macam dekat meja animator dia ada cermin. Betul. Kenapa ada cermin tu? Sebab kita boleh bercakap tapi kita tak nampak shape mulut kita macam mana. Itulah kegunaan cermin ni sebenarnya. Penggunaan cermin tu, betul. Bukannya untuk tengok orang belakang. bukan tujuan macam side mirror kan. Every frame count Every frame count, betul. Satu second animation kalau series kita buat 25 frame per second, maknanya dalam 1 second ada 25 frame. 25 frame perlu di-keykan untuk dapatkan animasi yang apa yang kita nak lah. Okay. Alright. So satu perkongsian yang menarik. So untuk animation apa semua. So berkenaan dengan 3D model.
Okay, 3D model. Okay. Ramai yang nak tanya apa tu 3D model, modeling apa semua. Ada yang tanya kerja modeling fashion show ke? Model kan. Mestilah ada yang macam salah faham 3D modeler. Okay, boleh Fakwat terangkan apa itu 3D modeler sebenarnya? Itulah dia, kalau macam sebut 3D model ni orang ingat modeler kan. Saya yang tak ada rupa ni pun masuk dalam 3D model kan. Okay, kalau ikutkan by teorinya, maksud 3D modeling ni adalah proses pembinaan permukaan sesuatu objek berasaskan koordinasi matematik. Okay, dengan cara kita mengubah suai titik-titik poligon dalam 3D 3 dimensi. Faham tak? Scientific ni. Atau dengan bahasa yang lebih mudahnya, Bahasa mudahnya bahasa mudahnya ialah mencipta satu objek dalam komputer. Senang je sebenarnya. Saja tak boleh nampak enhance sikit kan. Okay. Jadi selepas actually bermulanya 3D ni daripada macam bagi kita tadi daripada cerita tu kita kena extract elemen. Elemen apakah yang diperlukan untuk kita model. Okay, contohnya macam motor tadi kan. Okay, motor jenis apa, which is kita dapatkan pula information tu daripada konsep. Konsep daripada lukisan konsep dia akan bagi depan, belakang, atas apa semua. Itu pun dah cukup information untuk kita start model. And then dia macam karakter pula kan. Okay, macam karakter, kalau kata ada karakter baru, kita nak tahu watak tersebut dipakai untuk cerita dia macam mana. Dia suasana, supaya bila kita buat 3D ni kita tak nak macam shock sendiri tau. Buat. Lepas tu benda tu lari terus cerita dia. Kita tak nak macam tu. So kita nak kena tahu dia punya penceritaan dia, dan kita kena refer pula dia punya look and feel dia daripada konsep. Okay, barulah kita akan model. So macam saya kata tadi, 3D model ni adalah proses untuk menghasilkan objek dalam komputer kan. Jadi proses tu bila kita dah buat apa semua, seterusnya kita akan katakan dah complete, kita akan buat texturing. Okay, bila nak buat texturing ni pula, kita kena tahu buat UV lah. UV ni senang cerita kalau macam let's say kita ada kotak kan. Contoh kalau kat tangan saya ni ada paparan grafik cube. Kalau ada lah, kalau tak ada bayangkan je lah kan. Kita bayangkan lah ada cube kat sini. Okay, kita potong-potong and then kita buka kotak tu, kita hamparkan dia kat satu permukaan. Kemudian baru kita buat colouring lah. Kita letak texture ke apa-apa pattern ke kat situ. Jadi selepas kita dah mewarnakannya itu, dekat dalam paparan 3D akan nampaklah kotak tu berserta dengan corak-corak yang telah kita warnakan tadi tu. Itu ada texturing lah. Kemudian dia bergantung juga dengan objek-objek yang memerlukan rigging. Okay. Dia proses rigging ni commonly biasanya kita gunakan untuk orang lah, untuk karakter. Okay, rigging ni adalah proses meletakkan tulang belulang ni. Okay, macam manusia kan, kenapa kita perlukan tulang? Sebab kita nak bergerak kan. Kita nak bergerak semua. Kalau tak, tangan kita macam ni, dia akan terus melendut lah macam clay kan. Sebab tu bila ada tulang ni, barulah nampak pergerakan, kita boleh buat pergerakan macam ni. Jadi itulah proses riggingnya. Kita kena masukkan tulang, join apa semua. Dan setelah habis kita masukkan tulang, dia ada satu lagi proses dalam rigging, which is kita panggil expression muka. Ataupun kita panggil blend shape lah. Kita mengubah reka bentuk muka tu. Contoh bila dia nak senyum, dia senyum, so kita kena tarik lah otot-otot mulut ni supaya nampak senyum kan. Kalau mata ni nak bagi besar ke apa ke kan, itu semua dalam expression muka. Jadi bila dah siap tu semua, barulah kita hantar ke animator untuk dia animate. Dia kadang-kadang benda tu proses tu boleh macam berulang kali. Sebab kadang bila sampai ke animator, dia kata kenapa benda rigging ni rosak kan. So benda tu kita nak kena fix balik. So dia macam still ada macam back and forth sikit lah. Walaupun kita dah buat QC beforehand, tapi kadang-kadang tu ada juga beberapa mistake yang berlaku, yang mana masa kat animation baru nampak benda tu. Jadi biasanya benda tu Kim akan marah, bukan marah lah. Kim akan sound lah, kau kenapa kau buat macam ni? Okay. Kemudian dia ada satu lagi proses yang agak extensive, which is bila kita dah habis model tu semua, kita akan pass kepada team environment. Okay, di mana kat situ kita akan tengok macam let's say ada certain kamera tu mungkin dia punya
paparan hiasan pokok ke rumah ke nampak macam tak begitu menarik. Ataupun shape tu kadang-kadang dia terlalu straight. Dia tak perfect sebab dalam model ni imperfect is perfect. Betul. Nampak tak? Imperfect is perfect. Jadi kita kadang-kadang somehow kita nak kena alter balik ataupun modify balik pada stage yang di belakang tu sebelum sampai ke Abang Man punya stage. Sebab dia masuk lighting. Bila dah masuk lighting dah tak ada masa dah nak pergi usik-usik modeler tu. Betul Kita tak balik je. Dah lama menyimpan tu kejap lagi. Dia tak sabar nak tunggu. Dia luar. Jadi masa dekat situ kita enhancekan dia punya shader dia. Kita tengok yang mana yang kita boleh nampakkan supaya nampak lebih natural tu kita naturalkan lagi. Pokok tu contohnya nampak tak lebat kita bagi lebatkan lagi. Tanah tu contohnya takkan kosong je mesti nak ada rumput kan. Kita bagi rumput untuk cantikkan lagi semua. Yes. So barulah everything semua nampak natural, nampak cantik, menarik dan nampak mahal. Yang penting tu nak nampak mahal tu. Jadi eksklusif. Yes, eksklusif. Kemudian barulah bila saya lepas kat Abang Man ni, saya boleh bersandar lah dan goyang kaki. Tapi kadang-kadang tu lah bila dah nak start goyang kaki tu adalah projek baru pada Kim kan. Kita apa projek baru dah start balik sibuk kan. Macam tu lah dia. Orang kata kerja kita memang Sentiasa. Yes. So Man sebagai seorang render artist so Man ni biasanya dia kalau macam ada special project yang ada berkaitan dengan visual, memang Man dia akan terlibat. Yes. So nak tanya apa sebenarnya render artist tu? Sebab kalau macam animator kita tahu, 3D model kita tahu, render artist ni apa sebenarnya? Man cerita Man. Okay, Man. Render ni dari segi bahasa dia melaksanakan lah. Tapi dalam animation ni dia render and lighting artist. So kita light and process everything untuk next step. So dalam rendering ni contohnya kita after all kita akan reverse script. Apa-apa pun reverse script Pagi yang hambar, petang yang mendung semua kan. Same script tu pun same script kan. Saya cakap benda sama. So dalam lighting ni kita akan tengok senja tu senja yang orange, senja yang merah. Kita akan set dekat situ everything daripada skrip untuk support balik emotional yang animation buat. And then along the way tu kita adalah some adjustment untuk composition dalam framing kan. Pokok ni besar sikit, kecil sikit. Yang Fakwa buat dah cantik dah. Cuma kadang-kadang art director dia ada idea lain yang kita kena override lah. Okay. So banyak proses nampaknya. Proses dia nampak straightforward tapi back and forth tu kerap juga. Tapi untuk kebaikan bersama lah, untuk output yang best. Betul. Apa-apa pun untuk output. Patutlah orang kata kualiti visual yang kita keluarkan memang orang kata bukan calang-calang sebenarnya. Memang dia punya QC tu memang tinggi lah. Ditapis banyak kali dan ditapis oleh siapa-siapa saja yang terlibat secara langsung dan tak langsung. Yang mana nampak awkward, pelik tu bila disuarakan kita akan fix lah sebelum sampai kat public. Itu dari segi rendering lah. And then dalam proses render pula kita provide file yang dah berwarna macam daripada Kim. Dia punya visual dia still black and white lah, yang belum siap. Daripada Fakwa dah siap tapi tak ada lighting, means tak ada highlight, tak ada. So kita akan compile semua dekat rendering. Proses tu lah yang agak makan masa kan. Sebab dia perlu ni calculate texture. Calculate texture and rendering itself pun memang proses yang makan masa lah. Siapa-siapa yang biasa merender ni dia orang tahulah kan. So kita boleh nampak kita masing-masing ni semua saling melengkapi. So setiap satu proses yang kita ada tu memang ada impact dia. Kalau kita skip satu proses, orang kata memang orang kata impact untuk keseluruhan cerita tu lah. Dia tak jadi final product lah kalau kita skip. Okay, correct. Okay, perkongsian yang menarik. Okay, kita nak ke soalan lain pula lah. Boleh sila. So yang ni ramai yang tanya sebenarnya. Okay, kalau kerja dekat produksi animasi ni kena multitask ke? Boleh buat banyak kerja apa semua. Tapi ada orang yang jenis yang dia suka dengan yang kerja spesifik. So pendapat korang, adakah bagus kita ada multitask ataupun kita lebih patut untuk spesifikkan kerja saja? Okay, boleh kongsikan. Alright, kalau mengikut pendapat saya lah, pendapat personal saya, di atas keupayaan individu tu sendiri. Di atas keupayaan individu tu sendiri memang ada
manusia dia boleh buat satu benda saja dan dia fokus dan dia terror buat benda tu. Satu je. Dan ada manusia juga dia boleh buat macam-macam dan dia tak boring. Dan dia memang kena buat benda macam-macam sebab dia cepat boring. Ada juga macam tu, dan tu biasanya orang-orang multitask lah. Dan bagi saya kita perlu letakkan di tempat yang betul lah orang-orang ni. Maknanya dia kalau dia jenis multitasking punya orang, kita memang kena guna multitask skill dia tu. Kalau dia jenis spesifik punya orang dan dia duduk di tempat yang spesifik lah. Maksudnya dia specialist in that. Mana kedua-duanya ada kebaikan dan ada kebaikan, ada keburukan. Okey. Sejujurnya saya sendiri seorang yang tak boleh buat satu benda dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya kalau saya animator, saya 3 ke 4 tahun saya animate tu, saya akan start dah rasa macam nak buat benda lain lah. Nak buat, bukan tak nak buat animation, nak buat animation tapi nak cuba juga buat benda lain lah, macam tu. Contohnya lah. Okay, selain daripada buat animation, maksudnya saya nak cuba benda lain tu, saya nak macam selain daripada animation, apa kata kita try buat promo. Maksudnya saya nak ambil tahu pasal promo, macam mana nak buat promo ni. Oh, nak buat promo ni kena deal dengan klien Kim. Nak cuba boleh? Nak cuba. Saya minat macam ni. Ini orang panggil adrenaline. Dia tak boleh buat satu, dia nak buat lebih. Kalau kita bagi 2 pun tak cukup, nak 3. Contoh kalau masa saya buat animation dulu, masa saya buat Upin Ipin, orang buat Dadu-Dido. Ni kenapa saya masuk Dadu-Dido. Orang buat Dadu-Dido, buat apa ni buat Dadu-Dido. Okay, Upin Ipin dia body human complete kan. Dia human complete punya rig, dia macam manusia. Tapi Dadu-Dido ni dia sejenis bulat, sejenis benda cute punya shape. Dia ada satu shape je. Jadi macam mana as an animator kita nak sampaikan gesture yang sama ada pada human, nak sampaikan dekat makhluk yang bulat-bulat ni. Itu trik dia. Jadi sebenarnya dalam career kan, bukannya kita kalau kerja lama ni kita jemu, sebenarnya kita tak cuba untuk try benda baru. Kita tak masukkan diri kita kat dalam benda baru. Kita tak buka jalan kita kat benda baru. Dia kena berani buat benda baru sebenarnya. Sebab ada ramai yang selesa dengan keadaan sekarang. Dia nak buat benda yang sama je. Padahal bila ada peluang untuk kita buat benda baru, kita kena grab sebenarnya. Bila kita suka dengan selesa, kita suka dengan rutin, end up dia makan diri kita dalam jangka masa yang panjang lah. Dia akan membuatkan diri kita boring. Kita akan bertanya apa aku buat, sebenarnya tidak. Benda ni kita yang kena ada rasa semangat hari-hari untuk cuba benda baru lah bagi saya. Jadi bila dah terbiasa buat 2 benda, dia akan dah jadi terbiasa buat 2 benda. Contoh animation dengan another thing baru. Maksudnya promo tadi, saya dah deal dengan klien, dengan perbincangan dengan pasal nak deliver. Bila dah ada satu skop lain, which is management or business punya side pula. Bila kita dah biasa 2, kan nak try yang ketiga pula. Macam tu. Bila nak try yang ketiga, nak try yang keempat pula, nak try yang kelima. Jadi bila benda-benda ni complete, secara tak langsung dia improve kita punya soft skill kan. Dia improve juga communication skill kita, dia improve juga macam mana kita bawa diri kita kan. So bagi saya benda ni kenapa saya cubur macam-macam bidang ni, sebab saya rasa saya boleh dan saya nak terus dapat info daripada pelbagai angle lah. Niat awalnya begitu. Niat awalnya apa kata kalau aku cuba ini, sebab bagi saya rugi. Bagi saya personally, saya rasa rugi kalau saya duduk kat satu tempat, saya tak faham pipeline overall benda yang berlaku kat situ tu. Bagi saya rugi. Personal perspektif saya. Jadi that's why saya tak tahu macam mana nak approach, saya cari kawan dengan orang yang ada dekat situ dulu, berbual dulu, grab dulu informasi kat sana. Macam Abang Fakwa dengan Abang Man lah. Saya jujurnya tak mahir dalam modeling, tapi dalam belajar dulu ada touch modeling, rendering, tapi kita tak spesifik kat sana. Tapi bila kita ada kenalan daripada projek kan, macam bila jumpa Fakwa dengan Abang Man dekat dalam Dadu-Dido, saya tak langsung Abang Man cerita, okay Kim, kalau kau nak buat scene ni hujan ni, aku nak pakai hujan yang model buat ke nak sim buat. Oh apa sim buat ni, macam mana simulation, macam mana buat hujan simulation, benda baru belajar. Dari situ belajar lah. Mama cerita okay, nak buat kalau pada model dia akan jadi seketul-seketul macam ni, tapi nanti dia jatuh dekat tanah, dia tembus macam tu Kim. Tapi kalau nak simulation, dia jatuh, dia pecah pula Kim. Itu simulation. Nak yang simulation tak, tapi simulation ni lama sikit Kim, nak buat mahal sikit. Ada harga dia. Yang tu bagi saya best lah. Yang tu bagi saya best kerja kat
dekat Leskopak. Jadi dengan hormatnya kerja dengan departmen-departmen lain, kesukaran daripada departmen lain menyebabkan saya rasa apa jalan yang saya bawa untuk produk tu saya hargai lebih lah. So ini menunjukkan orang kata multitask ni memang membantu untuk perkembangan karier seseorang. Perkembangan karier seseorang, betul. So banyak benda yang kita boleh belajar. Betul. Okay, alright, terima kasih. So kita nak tanya berkenaan, saya nak tanya Cik Fakwa lah. Okay. So memandangkan Cik Fakwa pun Cik Fakwa Cik Fakwa. Okay, memandangkan Fakwa ada di bahkan 3D model. So dia mesti agak sinonim dengan kreatif, skill kreatif. So bagaimana kalau orang tu dia kekurangan skill kreatif, macam mana kita boleh tingkatkan skill tu? Okay, macam mana nak pertingkatkan skill tu Okay, pertama sekali kita nak kena meletakkan diri kita ni sebagai seorang yang always move forward, proaktif. Okay, kita jangan macam reaktif, tunggu apa orang nak cakap, okay baru kita buat kan. Jadi masa saya ingat lagi masa saya dulu bermula bertapak di Leskopak ni, saya pun macam saudara Kim juga. Saya kuat menyakat orang pergi departmen sana. Bukan untuk menyakat sangat pun. Kadang-kadang kita nak tahu. Kita nak tahu apa orang ni buat, apa orang tu buat. Jadi secara tak langsung dia akan memudahkan kita punya vision kita, visi kita untuk melihat dalam karier kita ni apa yang kita patut achieve. Contohnya macam kadang kalau kita buat model tu kan, kadang-kadang benda tu information tu tak sampai selagi kita tak bersua muka dengan kawan kita daripada bidang animation. Dia akan kata kau buat macam ni nanti kan dia agak susah sikit lah kat animation kan. Sekurang-kurangnya kita tahu, kita dapat information tu, dan bila kita dapat information tu kita akan cuba perbaiki kan. And then yang keduanya kita perlulah banyakkan membaca forum-forum ataupun blog yang berkaitan dengan bidang kita. Contohnya macam kalau macam dulu saya suka baca macam CG Spectrum, CG apa tu, director slash film, ArtStation. ArtStation pun banyak juga benda yang kita boleh belajar dalam tu kan. Macam blender.org kan. So dengan kita belajar sesuatu daripada blog-blog ini, kita boleh tahu, kita boleh garap apakah knowledge yang terbaru yang mungkin kita tak pernah mencuba pun. So maknanya kalau macam orang nak tahu trend semasa untuk teknologi, kita boleh betul. Contoh masa saya season 4 dulu sampailah ke season 6 ke 7, kita texture menggunakan Photoshop biasa je. Pakai Photoshop memang agak susah lah kan. Kita ni sebab kita tak nampak kat 3D ni macam mana. Selepas kita export keluar ataupun save JPEG ke apa ke, baru kita nampak dekat 3D. Tapi bila kita aware apa tu ada teknologi baru yang keluar, contoh macam Blender ke, dia boleh terus paint, ataupun kita pakai Substance Painter kan. So benda-benda tu semua memudahkan kerja kita. Macam mana kita nak tahu benda-benda tu wujud kalau kita sendiri tak explore daripada blog-blog ataupun forum yang bercakap mengenai benda ni kan. Itu yang kedua lah. Yang ketiganya ialah macam mana kita mempraktikkan. Kalau kita dah tahu tapi kita simpan, tak guna juga. Jadi kita kena mempraktikkan apa yang kita dah tahu tu kan. Nak kena selalu contoh buat model tu, ataupun biasanya saya bila masuk sini, banyak kawan-kawan saya daripada konsep, dia kata Fakwa, kau kena banyak praktis melukis. Kenapa pula kena praktis melukis kan? Actually memang kita di career kita ni, melukis itu boleh kata macam satu keperluan, asas kan. Asas sebab kita nak sharp kita punya macam kita punya bakat kita ni, kita nak asah bakat kita ni melalui melukis. Satu dia medium asas untuk kita meluahkan visual ya, betul. Jadi bila saya dah start melukis tu, dia sedikit sebanyak dia membantu saya untuk mempertajamkan atau memperhaluskan detail-detail apabila saya membuat texturing. And then yang seterusnya, poin saya yang seterusnya ialah of course lah kita perlu ada networking dengan kawan-kawan yang lain supaya dengan networking kawan-kawan di dalam industri ini kan, tak kira di tempat kerja kita ataupun di luar sana, sikit sebanyak kita tahu standard yang digunakan. Kadang-kadang kita tahu, contoh paling senang, Abang Man selalu kena lah ni color management kan. Dia paling pening benda ni, color management. Dulu kita tak tahu benda tu, tapi bila
bila kita banyakkan bertanya ataupun kita ada networking yang bercakap, community yang bercakap tentang colour management ni kan, straight away kita tahu pasal colour management ni. Sebab dia kadang-kadang bila kita render, kenapa yang ni nampak lain, yang ni nampak biru sikit, yang ni nampak kuning, ni dah saturated sikit kan. So dia ada masalah kat situ. Untuk mempertingkatkan skill ni, kadang-kadang memang macam saya kata tadi, kita nak kena proaktif. Dan bila kita cakap proaktif ni, of course bila you dah proaktif, you akan ada sedikit element of multitask tadi tu. Betul. Ini Secara tak langsung. Secara tak langsung. Okay. So macam multitask ni, biasanya bila kita multitask, dia mengasah kita untuk jadi problem solver juga. Biasanya kalau kita macam just fokus, kita nak specialist, kita tengok macam orang yang macam bersilat kan, ataupun Bruce Lee kan, dia tumbuk 3,000 kali kan. So itu dia practice. Tapi bila once dia punch, boleh tumbang orang kan. Maksudnya orang yang specialist ni, kalau dia nak betul-betul pursue for speciality, dia mesti kena make sure diri dia sebagai seorang sharpshooter ataupun goal scorer lah. Kan? So orang orang yang macam multitasking ni, dia akan solvekan kebanyakan problem. Tanya je lah, Kim, ni macam mana, aku rasa macam mana ni semua. Okay, aku rasa idea dia macam ni. Yang nak implement benda tu, nak finishkan benda tu, ini yang perlukan specialist tadi tu. So saya rasa macam tu lah. Sebab saya sendiri pun, to be honest, kalau tanya saya pun lebih suka multitasking. Even macam saya cerita tadi, saya daripada kejuruteraan kan. Bila nak masuk sini, saya sendiri pun tertanya-tanya, berbaloi ke saya pindah daripada kejuruteraan ke sini kan. Tapi sebab saya teringat pesan lecturer saya dulu kan, dia kata kejuruteraan ni dia punya falsafah dia adalah menyelesaikan masalah. Dia problem solver. Jadi ke mana saja yang kamu pergi, kalau you become a problem solver, you practically an engineer lah. So because of that, saya tak kira untuk lompat ke bidang ini. Jadi itu yang apa tu yang saya nak katakan lah, tentang macam mana kita nak mempertingkatkan skill. Kita kena proaktif, kita sentiasa kena maju ke hadapan. Kita tak boleh macam orang politik pula Ini orang kata sharing pengalaman. Okay, so kita kena proaktif, kita kena tak boleh tunggu. Tak boleh bertindak macam leader kata okay, kau kena buat macam ni, tak boleh lah. Dia kena ada inisiatif sendiri. Ya, so, betul. Basically orang tu dia kena ada buat research, dan yang penting dia kena praktis. Ya, betul. Research tu penting. Praktis tu boleh mempertingkatkan orang kata skill kreatif untuk setiap orang. Dia bukan yang datang dengan sendiri, kita sendiri kena cari. Betul. Cakap pasal research tadi, yang menarik, masa saya ingat masa buat UPP Negeri Saman Tunggal dulu, masa tu director minta kita buat scene hutan kan. Kita ingat hutan tu senang lah, letak pokok apa semua, tapi sebenarnya susah. Nak dapat feel tu susah. Jadi macam ni saya buat research tu, saya pergi ke hutan lah, pergi camping. Pergi ke hutan sendiri. Start tu saya minat lah camping. Sampai sekarang pun kalau ada masa sikit, saya pergi camping. Kan? So daripada camping, bila kita buat research tu, kita boleh nampak suasana tu depan mata. Sebab kan kita ingat otak kita ni always simplify things kan. Betul. So bila kita ingat macam pokok lah. Pokok, batang pokok, daun pokok. Rupa-rupanya daun hutan tu, dekat batang tu ada lagi tumbuhan parasit kan. Benda tu kadang-kadang that small detail information tu yang kita terlepas pandang. Benda tu yang kita perlu buat research, kita ambil gambar apa semua, kita balik ke office, kita try implement benda tu. Kita try ikut balik. Lepas tu rainforest kita beza pula dengan rainforest European. Betul. So please buat yang style European hutan supaya saya boleh ke sana pula. Okay. Boleh sponsor. Okay, kita boleh suggest. Kita boleh propose nanti. InsyaAllah nanti next movie ke. Tim produksi pun ada tengok sekali. Saya nak add on sikit pasal yang multitask ke kita specialist. Specialist maknanya dia penetrate satu saja bidang. Multitask ni kita boleh pelbagai. Dalam career path saya, macam tadi saya cakap, saya animator selama berapa 4-5 tahun. Masa saya jadi animator, memang saya kaji ataupun saya study apa benda pun dengan animation. Maksudnya ini style animation sekarang. Tapi kalau aku tengok style animation
lain, maksudnya daripada company lain ataupun daripada international punya company, aku boleh tak buat style tu. Itu masa zaman yang kita nak penetrate kita punya skill dalam satu bidang. Buat sampailah kita dah boleh, dah boleh tu, dah rasa macam yakin kita boleh buat pelbagai skill tu, yang start rasa macam nak try benda lain tu. Tapi apa kebaikannya bila kita dah dapat penetrate satu skill ataupun kita dah menguasai satu bidang. Bila saya directing kan, ada time yang kita rasa kita nak acting begini, bukan semua animator boleh sampaikan apa yang kita betul-betul nak sampaikan tu 100%. Okay, tahu. Okay, contohnya bila nak opah menangis, jarang kita nampak opah menangis. Tapi kita nak gaya opah menangis tu begini kan. Susah nak nampak. Kalau saya menangis nampak filem pula kan. Nampak filem pula kan. Jadi bila kita minta animator buat macam tu, yelah animator ni dia ada timeline dia juga dengan timeline yang diberi, mungkin dia tak sempat lah nak research, nak rekod balik kampung, rekod opah dia menangis ke apa, nak buat hal pula dengan opah baru nak menangis kan. Jadi bila dalam keadaan begitu, bila sampai ke final product, sebelum kita nak deliver dekat ni Abang Man dengan ni render dengan modeler punya part ni kan, set dresser ni kan, kita tak nak lah nanti bila dia dah start render baru kita nak adjust animation tu. Kita rasa tak puas hati as a director ni. Kita ambil skill kita yang 5 tahun tu, ambil buka file tu, kita tweak lah, kita adjust sampai feel tu sampai. Itu saya rasa kebaikan juga kalau kita menguasai satu-satu bidang. And then kita ada juga multitask skill ni. Jadi bila kita nak arrange, kita nak manage, kita boleh guna multitasking skill kita. Tapi bila kita nak adjust satu-satu tu, kita boleh sendiri juga adjust. Tak perlu tunggu orang lain. Tapi kalau kita bukan dalam bidang kita ada specialize dalam bidang-bidang tu juga. Jadi bagi saya dua-dua important. Dua-dua ada dia punya pro and con dia juga. So, even dalam render pun, kalau macam benda yang nak di fix kecil-kecil tu, kalau kita boleh minta modeling team fix balik, tapi instead of tunggu 1 jam 2 jam, kalau kita boleh buat sendiri dia jadi 5 minit. Sebab dia orang ada banyak benda lain juga honest kan. Kita kalau kita tahu sikit-sikit apa yang orang lain buat, kita dekat dalam same phase lah. Yelah. So kita boleh macam director kita fix terus. Dan kita dah save jimat masa. Betul. Itu yang dikatakan bagus untuk kita keluar daripada zon selesa. Kita mencuba benda-benda yang baru. Sebab benda-benda yang baru tu yang boleh membantu kita di masa hadapan. Banyak benefit dia. Okay, Man sekarang dekat dalam artis ada ramai dalam team. So biasanya orang kata teamwork ni memang penting. Okay, semua orang kata teamwork memang penting. Kenapa teamwork ni penting? Bagi Man. Teamwork ni sebab kita buat benda yang sama. Kita tak boleh nak buat seorang-seorang benda tu unless kita punya specific task tu memang kecil lah. Kita tahu kita seorang atau 2 orang dah boleh handle. Tapi untuk especially kita buat main TV series yang deadline dia agak tight most of the time, dan quantity work tu banyak, quantity work yang dapat dah habis akan ada lagi, dia tak ada gap rehat yang lama lah each episode tu. So kita nak make sure kita deliver on time and tak ada banyak mistake error. So that's why kita nak kerja teamwork, and every members dalam team tu kita dalam same phase, same page. Dan dekat situ that's why leadership, checklist management, and siapa yang handle this areas. So that one perlu mainkan peranan and communication antara animator dengan modeling. Benda tu kita boleh kau tim awal-awal. Even antara department render dengan modeling pun kira teamwork juga. In the big picture lah. Kalau kecil just render among members. Tapi the whole art floor tu pun kita team play juga along the way sampai habis. Saya masih teringat masa PKP dulu kan, di mana kita duduk berasingan. Masa tu saya duduk sangat jauh dengan render. Betul. Dan itulah masa yang kita diuji dengan teamwork ni. Yes. Bila duduk berjauhan ni, dengan saya duduk jauh dengan render, duduk jauh dengan tim konsep, kita ada communication tu still ada, tapi somehow dia terputus. Dia macam tak sampai. Message tu kadang-kadang tak sampai. Macam render pun kadang-kadang macam bila sampai kat render, Fakwa kenapa kau buat macam ni kan?
Habis tu nak buat macam mana kan? Hari tu kau kata sini, tak ada, aku cakap macam sini. Dia ada banyak konflik situ. Sebab tu memang biasanya kita sebagai satu apa kata team yang besar kan, art department tu dia memang kita memang apa perhubungan tu memang sangat kerap. Kita nak kena maintain komunikasi tu. Selalu ada session lah secara online. Yes. Walaupun jauhan tapi masih dekat di hati. Itulah bila menyebut tentang kata tim yang ramai so setiap orang tu kita tahu dia ada bermacam ragam, bermacam style apa semua. So saya nak tanya Man juga Okay Man. So macam mana Man boleh orang kata nak tingkatkan persefahaman semua orang? Sebab kita tahu setiap orang tu dia ada style yang lain, karakteristik yang lain. Tapi macam mana kita nak bagi semua orang same page? Ada bagi semua orang faham apa yang kita kena buat ni adalah satu motif yang kita kena achieve. Okay, kalau biasanya kalau waktu kita tengah ada task tu kita memang buat task lah kan. Tapi kalau kita ada sedikit gap tu, kadang macam sebelum ni kita pernah buat macam backup project lah untuk diri sendiri lah among members. So kita buat challenge and semua orang kena involve, semua orang akan present output masing-masing. So along the way yang ni tak faham dia boleh tanya dia ni tak faham boleh tanya dia ni. So ada knowledge transfer dekat situ. And at the same time semua orang yang macam yang ni modeling tak tahu langsung, yang ni pandai sikit, dia ni boleh ajar dia ni. So kita berkomunikasi and at the same time bila every 3 days or 2 days tu kita minta present masing-masing. So kat situ pun macam aku tengok kau tengok aku, kau cakap apa. Ini boleh tolong kritik yang membina lah. So yang ni dah cantik dah, so kau dah talent, kau boleh tolong dia ni pula. Kat situ kita circulate lah the idea of team building team building mini yang related dengan apa yang kita buat. At the same time boleh tambah sikit skill atau knowledge yang boleh membantu dalam kerja kita balik lah untuk nak deliver sama-sama benda ni. Ini macam semangat family dalam team. Rendering family kita ada kita ada WhatsApp group rendering family tu. Kita bergurau lah yang almost tak ada batasan tapi masih jaga sikit. Saya rasa juga ni benda yang penting dalam satu-satu department. Bila kita dah bekerja bersama hari-hari kan, memang secara tak langsung itu dah menjadi sebahagian dari keluarga kita juga. Ya betul. So kita kena faham siapa setiap seorang dalam tu kan. Dan macam Man cakap lah, ada masa terluang memang kita kena buat team building sometimes. Knowledge transfer. Sometimes ada ni lebih. Ajar dia untuk share knowledge tu. Jangan pegang seorang-seorang sebab bila kau tak ada, orang lain problem. So bila kau transfer knowledge kepada orang ni ataupun satu department, biar semua orang tahu, semua orang boleh buat benda sama-sama. Datanglah teamwork dekat situ. Betul lah. Betul. Itu orang kata untuk kita improvekan team apa semua. Memang orang kata perlukan persefahaman daripada semua orang. Orang kata benda tu bagus. Okay, saya nak tanya Kim lah. Sila. Kim ni actually ada yang macam yang orang bertanya juga sebelum ni. Okay, macam Kim dah lebih 10 tahun di Let's Go Production. So apa yang menyebabkan Kim masih di dalam career animasi? Apa yang membuatkan saya masih di sini? Okay, seronok ke sini? macam saya cakap tadi masa saya cerita pasal saya punya saya perkenalkan diri tadi saya kan. Okay, awak bayangkan lah ni saya cuba cerita daripada perspektif saya. Korang cuba bayangkan saya ni daripada student masuk dekat Les Kopak ni as a internship maksudnya internship maknanya internship apa kita panggil lah pelatih industri. Latihan industri yang nak menentukan kita ni boleh dapat diploma ke tak. Okay. Maknanya saya belajar apa benda pasal animasi ni semua di Les Kopak. Bila saya habis internship, saya grad, saya terus diserap masuk di Les Kopak Production. Saya cuti 3 hari je saya rasa daripada internship ke masuk probation tu. Saya cuti 3 hari untuk ni je, untuk ambil diploma je. Okay. Lepas tu saya bekerja. Maknanya selepas career saya punya kehidupan selepas belajar saya adalah Les Kopak. Saya start dengan Les Kopak. Saya mendapat income pertama yang dengan career dalam bidang animasi ni pun dengan Les Kopak. Saya belajar pun daripada bawah sehingga sekarang pun dengan Les Kopak. Saya berkahwin pun ketika saya bekerja dengan Les Kopak. Jadi boleh kata saya punya career path tu memang Les Kopak. Jadi dia dah jadi macam satu perjuangan diri saya lah. Saya dah rasa macam
bukan kita tak tahu apa yang akan datang, tapi apa yang ada sekarang ni saya akan berjuang lah bersama Leskopak. Kalau dah itu titik mulanya, saya akan bawa sampai akhiran lah. Itu saya. Jadi ada saya sense of ownership sikit lah. Saya ada sense of ownership dengan Leskopak lah. Sebab saya rasa ini tempat yang saya membina karier saya. Daripada mula sampai sekarang. Saya rasa macam mana tau, kalau saya lah ditakdirkan ada terpaksa berpindah, bukan bidang animasi saya rasa. Macam tu. Sebab saya tak nak apa yang saya kerah dalam Leskopak ni saya sharekan pada orang lain. Macam tu. Faham tak? Sampai macam tu. Jadi bukan itu sajalah, bukan itu saja. Leskopak Production ini sendiri adalah satu company yang dia membina karier kita. Maksudnya bukan kita yang bertepuk sebelah tangan. Company juga bertepuk bersama kita. Bersama-sama kita. Jika kau bagus, kau nak pergi, kau pergi. Sejauh mana kau nak pergi, kau silakan pergi. Leskopak Production ni jenis macam ni. Jadi memang tempat yang saya rasa sesuai nak jadi. Tepat sekali untuk saya luahkan apa yang saya mampu dan apa yang saya boleh luahkan dan kerah untuk tingkatkan lagi dan bawa company ni ke persada dunia lah. Dan itu pun memang angan-angan yang kita sama-sama bawa lah untuk teruskan Leskopak ni punya kemajuan kan. Untuk cuba macam-macam lagi. Memang kita tengah pegang tu, jadi orang kata tengah berkobar-kobar takkanlah terpadam kan. Begitu. Itu yang sampai sekarang dah lebih 10 tahun berkhidmat di sini. Ya. Saya rasa macam 10 tahun tu macam penyancelik 3 tahun baru. Baru 3 tahun macam tu. Dah lebih 10 tahun. Dia kata apa yang saya nak buat dekat Leskopak ni macam baru 10-15% je lagi. Banyak lagi 90-80% jauh lagi perjalanan yang tak buat kan. Jadi terlalu banyak benda yang perlu dicuburi dekat Leskopak ni. Banyak lagi benda yang saya tak mahir, yang saya nak mahirkan dan saya nak contribute. Sebab itulah saya rasa masih pump up lagi lah walaupun dah 11 tahun. Okay. Alright. So terima kasih Kim. Okay. Sama. banyak cerita pengalaman dia. Alright. So okay, saya nak tuju pada Man lah. Okay, Man lah. Okay. Macam orang cerita lah. Okay, bila kerja di syarikat animasi, bila kita di dalam career di syarikat produksi lah, pressure, tekanan tu orang kata adalah makanan harian sebenarnya. Betul. Orang kata kerja memang sentiasa ada. Orang kata tekanan memang ada. Macam mana Man handle semua tu, menjadikan pressure, tekanan semua menjadi bentuk motivasi untuk diri Man? Saya kalau dari pandangan saya lah kalau sebab kita tahu apa kita punya matlamat, kat mana kita punya pengakhiran tu, kat situ kita susun step kecil, and then reward lepas tu. Let's say lepas dah berjaya menyelesaikan something tu, dan kita punya get away sekejap lah, kat situ kita handle balik. Tapi kita tahu kita fight for few days biar berbaloi untuk kita rehat kejap and bangkit balik lawan. Ke mana kita cope dengan stres tu, banyak cara lah kan. Ada orang main gitar ke, main game ke. That one kita manage ni lah kita punya time. Yang penting tidur kena cukup lah. Betul. Itu masalah ramai sebenarnya. Malam-malam semua tidur lambat apa semua. Yalah, tak dinafikan lah kadang kita kerja terlebih masa. Tapi kalau ada hari yang free tu, cukupkanlah tidur tu dulu. Betul. Sebab benda tu pun untuk kesihatan jangka panjang juga. Okay, alright. So macam yang kita nak tanya yang lain. Okay, saya nak tuju pada Kim balik Boleh. Kim balik. Okay, ni soalan yang cepu mas. Kata cepu mas pun. Actually ramai. Yang ni kita semua sebenarnya terlibat. Okay. Kita nak cerita berkenaan dengan attitude. Okay. So ada setengah orang tu, dia punya skill memang sangat bagus. Dia punya kerja cantik, cepat, tapi dia bermasalah dari segi attitude. Okay. Adakah perlu kita menutup sebelah mata semata-mata dia hebat? Apa pandangan Kim? Pandangan personal saya tidak. Tak boleh. Dia maksudnya skill ataupun apa kita punya bidang yang kita hebat dan kita boleh contribute tu, dia datang sekali dengan adab dan disiplin juga. Kalau tak ada adab dan disiplin,
dia yang menjadi satu batas ataupun satu dinding yang membuatkan kita tak boleh lepas daripada professionalism. Kita tak boleh ke arah profesional. Profesional. Hebatlah macam mana pun kita, jika kita tiada adab, tak ada disiplin, dia orang kata jago kampung lah. Boleh lah lepak. Maksudnya kau hebat, kau terror, boleh. Duduk je dekat area yang costless. Tapi untuk kita sharekan kita punya skill, kita punya kehebatan tu pada satu-satu sistem, company ke, tempat kita bekerja ke, dunia ke, masyarakat ke, perlu kita bawa dengan personality yang baik juga, baru boleh diterima umum. Jadi macam dalam bekerja juga, jika certain orang kita deal dengan certain people yang baik, yang good in dia punya field dengan dia punya skill, perlu ada introduction, perlu ada cara macam mana kita communicate dengan dia. Tapi kalau dia biadab, dia tak tahu macam mana nak sampaikan penyampaian tu pada kita pula nak deal dengan dia susah sebabkan disiplin dia yang tak baik. Nak jumpa tak ada, nak jumpa datang lambat, nak set meeting pagi 9.45 tak masuk office lagi. Jadi benda-benda ni kalau dari pandangan saya as a director, kita ada beramai orang yang dalam satu department ada ramai. Tak dapat aku akan cari orang lain. Mungkin tak ada masalah lagi dari side director, tapi dari pandangan orang yang kita akan nak dia naik nanti, ada masalah lah. Maksudnya contohlah kita kata Badrul ni, nama dia Badrul. Kalau kata Badrul ni dia macam satu department macam Abang Man juga, dia render juga. Tapi dia render cantik. Juan, dia render cantik. Lagi cantik daripada Man buat, lagi cepat daripada Man buat. Contoh lah. Contoh. Dapat pula satu task promo kita kena buat dalam 4 hari Man. Saya dah animate, saya dah buat model, aku dah buat model 2 hari. Nak kena satu orang yang boleh render 1 hari contohnya. Jadi kita akan panggil Badrul. Okay Badrul, besok ni kita nak meeting pagi 9.30, kau kena buat pukul 3 nak kena siap. Okay, cun. Dia pun cun, Man cuti time tu. Let's say ni keadaan, Man cuti time tu. Okay, cantik Juan ni, kalau Badrul buat ni memang kita boleh deliver hari Jumaat ni. Besok pun, sorry Juan, aku motor rosak ni. Dia banyak alasan dia tau. Tak dapat datang. Okay, motor rosak apa? Kau nak aku ambil? Tak apa, aku kat luar kawasan lah. Aku kat Kedah lah. Itu attitude lah. Maknanya semalam dah berjanji, hari ni tak ditepati pula. Itu pasal attitude lah. Jadi deliver tak ada ni, tak deliver juga. Hebatan yang ada pada dia tu tak deliver juga. Tak mampu bawa dia ke depan juga dalam career dia. Jadi bagi saya personally, apa yang saya pandang dalam satu-satu career, satu adab, kedua disiplin juga. Itu saya letakkan kat level pertama lah. Sebab skill mungkin boleh beli Skill boleh. Dan maruah tak boleh. Maruah tak boleh beli lah Abang Man. Betul Abang Man. Tapi bagaimana pula kalau orang tu skill dia hebat, attitude dia bagus, tapi career dia tak berkembang? Apa yang menyebabkan benda ni berlaku? Okey, biasa ada juga benda ni berlaku dan kita biasa juga mendengar keadaan macam ni. Mungkin kita kena selidik mendalam sedikit. Mungkin cara dia komunikasi dengan sebab antara sebab yang kita mampu pergi ke hadapan dalam career kita adalah kebergantungan juga tentang soft skill kita. Macam mana kita bawa penampilan kita, kan? Macam mana kita berkomunicate dengan orang lain yang membuatkan kita boleh bawa apa yang tanggungjawab yang kita bawa untuk disampaikan ke peringkat yang seterusnya. Faham tak? Macam tu. So kadang disiplin okey, datang awal kan, masuk bagi attendance, balik pun sharp, elok kan, kerja pun bagus, tapi dia buat itu je dia. Maknanya dia dalam meeting tak ada contribute idea, tak ada macam bagi solution, communication. Sebab communication pula kan problem kan. Disiplin bagus pula, tapi soft skill tak kurang pula. Tak boleh duduk di bahagian hadapan bila dalam satu-satu projek. Jadi susah juga kita nak letak dia di bahagian hadapan. Maksudnya bila ada satu-satu projek, okey, Badrul tadi balik kan. Badrul katalah disiplin dia dah baik. Minta maaf. Katalah disiplin dia dah baik. Contoh, disiplin dia dah baik kan. Tapi dia baru nak bercakap sebab takut Abang Man terasa lah, takut itu terasa lah, ini terasa lah, takut pula nak bercakap. Dah duduk dah dalam podcast ni,
Okay, Badul sila cakap tentang skill-skill. Assalamualaikum. Habis. Susu saja. Tapi tak apa. Benda soft skill ni dia datang dari multitask tadi. Kalau kita try libatkan diri kita dalam pelbagai bidang ataupun pelbagai keadaan, kita secara automatik membina soft skill kita. Benda berkait rapat dengan apa kita panggil apa tu, adaptability, menyesuaikan diri. Bila kita pandai menyesuaikan diri, kita sebenarnya secara tak langsung kita menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Bila kita pandai menyesuaikan diri tu, secara tak langsung kita mencuba improve. Betul. Improve diri kita. Membuka peluang diri kita, potensi diri kita tu. Sebab kadang kalau dalam modeling ni kan, kita terpaksa buat benda yang different style. Contoh pada zaman dahulu punya style dengan Puteri punya style memang sangat jauh berbeza. Jadi kalau orang tu jenis yang tak pandai nak menyesuaikan diri, dia fix kepada satu style saja, dia tak boleh pergi ke satu style yang lain. So macam mana kita nak grab benda ni kan? Tak ada cara lain, memang kita nak kena constantly berkomunikasi dengan kawan-kawan yang lain. Saya ingat lagi bila cakap pasal berkomunikasi dengan kawan-kawan lain ni, masa saya masuk dulu, saya terasa dunia ini sangat asing bagi saya. Sebab apa? Sebab bila saya macam saya cakap lah kan, saya memang daripada kejuruteraan. Kita bila masuk sini, sembang orang ni cakap pasal Naruto, sembang orang ni cakap pasal Slam Dunk lah apa semua kan. Kita pula macam nak cakap pasal apa lah, Doraemon kan. Kalau cakap pasal Doraemon kan orang kata Doraemon kan. Jadi secara tak langsung kita terpaksa push diri kita untuk tahu sedikit sebanyak pasal industri kita dan juga career kita kan. Jadi saya nampak lah budak-budak zaman sekarang lah, especially yang baru masuk ni kan, kadang-kadang tu disebabkan oleh dia tak pandai menyesuaikan diri, dia mudah rasa down. Betul. Down member kan, bila orang tu kata ni dia punya minat dia mungkin dah berbeza apa semua kan, dia tak pandai nak cuba mengubah. Sebab kita memang akan lalui banyak rejection dan sebagainya. Dan bila orang kata pasal you punya kerja ni, contohlah macam selekeh ke apa ke kan, bila you ada potensi untuk move on ataupun menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan, you sendiri boleh bagi tuan tu, automatically you ada satu persaingan untuk improve. Think positively lah. Yes, think positively. Bila dia tak communicate atau dia takut sangat untuk communicate, belum soal kerja lagi, soal personality dia dah stress. Dia dah boleh burn out dah. Yes, dia boleh burn out. Yes. Jadi memang dalam industri, saya rasa dekat mana-mana pun kita kena pandai bawa diri kita, menyesuaikan diri. Betul. Okay, alright. So satu info yang menarik sebab tak semua orang boleh tahu, tapi dekat itu mahalnya lah podcast semua kita luahkan. Okay, kita dah nak sampai dekat penghujung sebenarnya, tapi kita nak tanya soalan last lah. Okay. So macam career di dalam animasi 3D ni actually ramai sebenarnya yang nak cuba masuk, nak cari info apa semua. So apa persiapan yang diorang perlukan kalau orang tu berminat untuk masuk ke dalam bidang animasi 3D? Okay, saya okay, kalau 10 tahun lepas kita interview, kita tengok ada minat, ada skill sikit, kita boleh terima lagi dekat Let's Go Pak. Tapi buat masa sekarang ni adik persiapkan diri. Banyak tutorial dah ada dekat YouTube kan. Institusi pembelajaran pun dah banyak dah dekat Malaysia ni. Boleh masuk, boleh cuba. Kita pun ada LCA Let's Go Pak Animation Academy. Kita pun ada Let's Go Pak Animation Academy. Boleh try masuk, boleh belajar production dan hasilkan satu you guys punya produk animation ke 3D ke, and then cuba apply kat kita. Hasilkan portfolio. Tapi yang pentingnya cuba dulu. Sebab sekarang ni dah tak susah dah. Tak macam zaman kita dulu. Nak kena lukis kat kertas, sekarang nak lukis kat komputer semua boleh. Itu persiapan awal. Dan macam apa yang abang ni cakap tadi pasal soft skill, silakan belajar dari awal lah. Yes. Bagi saya itulah tips dia. Tak susah, dua benda je, soft skill dan portfolio. So ada kata-kata akhir? Harapan lah kan. Harapan saya dalam industri Malaysia ni supaya boleh berkembang lah. Sekurang-kurangnya kita punya
Le Coq Park ni menjadi barisan hadapan yang mewakili Malaysia di rantau Asia ni kan. Kita boleh nampak top 10 studio animasi di dunia ni seperti Pixar, Disney, apa lagi? Illumination kan, Sony kan. Saya berharap supaya kita punya animasi di Malaysia ni boleh berkembang seiring dengan syarikat-syarikat luar sana tu kan. Dan harapan saya yang kedua ialah supaya bidang pembelajaran di Malaysia ni orang kata memperluaskan penggunaan aplikasi 3D ni. Sebab macam saya cerita tadi kan, kalau kita nak cakap pasal sains apa semua kadang-kadang budak tak boleh nampak, tapi hanya dengan 3D ni saja kita boleh nampak. Kita nampak dengan lebih luas. Kita boleh tengok 360. Even sekarang ni dah wujud VR, teknologi VR kan. So kalau macam orang tu nak belajar pasal kereta contohnya, dia boleh tengok 360 VR tu kan. And then macam geografi, even geografi, dia nak belajar pasal terrain, macam mana gunung, volcano tu terbentuk apa semua. Aplikasi 3D ni boleh menjadi solusinya. Jadi saya rasa harapan saya lah kan, apa orang kata macam bidang 3D ni, animasi ni berkembang dan apa orang kata diterapkan dalam pendidikan sebagai apa orang kata tunggak utama lah. Lebih menarik ya. Menarik. Okay, so Man, secara ringkas je. Secara ringkasnya harapannya harapannya Les Coq Park terus maju ke hadapan lah. Dan semoga industri animasi tempatan makin berkembang sebab seronok. Macam contohnya bersaing kan. Tahun Siamang Tunggal keluar tu, lepas Siamang Tunggal yang ni keluar. So, kita bersaing secara sihat, and along the way tu kita keep on improving lah. And siapa yang berminat tu jangan segan, jangan malu bak kata director kita apa tadi? Soft skill dan portfolio. Dua je. Sebab dari dua benda tu datang usaha. Betul. Ya, informasi sekarang di hujung jari kita boleh tengok macam-macam benda merapu kat internet tu, kita boleh tengok juga benda untuk kita punya kebaikan. Yes. Okay, so finally orang kata info-info yang sangat-sangat eksklusif yang susah nak didapati di luar, tapi anda boleh tonton di Lepak Les Coq Park Podcast. So terima kasih kepada semua panel yang sudi datang untuk hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja kita sebenarnya. Penaja kerusi yang selesa, patutlah. TT Racing, orang kata gaming chair yang famous. Kita nak ubah, nak turun naik, nak pusing. Betul tu. Boleh. Kalau macam penat, kalau kita nak undur ke belakang, nak baring pun boleh ni. Selesa. Dia punya fabric lembut. Dia memang tak rasa panas pun. Duduk lama pun dia tak rasa macam lenguh ke apa semua. Dan kerusi ini dibawakan oleh TT Racing. Memang brand yang dipercayai. Terima kasih TT Racing. Dan juga terima kasih kepada pihak penaja kita daripada produk wangian pewangi kereta Manis. Nama dia Manis. Nama dia Manis. Yang ni dia ada banyak. Betul, nampak semua muka macam manis Dia ada banyak wangian seperti peach, honeydew, vanilla, citrus, mango, apa semua. Actually banyak. So memang orang kata bau ni sangat wangi. Dan kalau kita letak dalam kereta, memang orang kata harum dia memang serbak. Memang tahan lama. Boleh tahan hingga 2 ke 3 bulan apa semua. So boleh dapatkan di pasaran. Berapa ringgit satu ni dia jual? So untuk info lanjut boleh tengok di MANEES_HQ untuk dapatkan produk wangian. So sehingga bertemu lagi di sesi podcast terima kasih akan datang. Okay. Assalamualaikum. Bye bye.